حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan ilmu yang penting bermanfaat. Dan hari ini yang akan bersama dengan saya sudah pastinya yang berbahagia Ustaz Ashraf Ridwan. Terima kasih Ustaz. Yang orangnya handsome, hebat. Dengan kata-kata sebelum yang keluar lepas ni akan ramai terpesona insya-Allah. Kematian yang dicemburi. Jadi kita tengok kadang-kadang orang ni dia meninggal tengah sujud, meninggal tengah azan, macam-macam. Jadi ada juga meninggal dalam keadaan yang macam baru nampak dia punya kebaikan-kebaikan. Jadi apakah sifat-sifat kematian yang dicemburui Ustaz? First kali kita tak boleh tahu apa jaminan kematian seseorang. Kita tak boleh tahu sebab benda ini urusan Allah SWT. Dia mati macam mana? Kadang-kadang mati di medan pertempuran jihad pun ada sebahagian sahabat kata dia ni masuk syurga. Nabi kata tak. Ini ra'aitu finnar. Aku nampak dia dekat dalam api neraka. Sebab kita tak tahu di hari akhirat mungkin ada isu yang lain. Tuhan nampak dalam hadis Nabi kata antara orang pertama masuk neraka adalah orang yang mati syahid. Siapa dia? Orang yang mati syahid yang niatnya tak betul untuk digelar sebagai pejuang, untuk dianggap sebagai seorang yang berani. Jadi dia hanya dapat mati syahid di dunia, akhirat tak dapat. Jadi benda ni susah tau kalau kita nak kata orang ni Allah. Ya, tapi ada tanda-tanda dia tu. Yang tu penting tu, tanda-tanda tu. Dan Nabi pun ajar kita la tasbul amwat, jangan kamu carca orang mati. Macam saya pernah dengar lah kalau macam orang mati sakit dalam perut ni. Macam boleh Ustaz uraikan lagi? Okey, Nabi sebut apa? Orang yang mabtun, mat'un, mati kerana wabak. Orang yang mati kerana sakit-sakit berkaitan dengan perut. Orang yang mati melahirkan anak. Orang yang mati fi gharq, tenggelam. Orang yang mati rumah terbakar, aksiden dan sebagainya. Yes. Nabi cakap itu mati syahid. Tapi syahid dia ada ranking dia. Macam mana kita punya ranking kita nak tahu? Baik, yang kata mati kerana aksiden, mati kerana tenggelam, sakit perut, wabak sebagai contoh, itu syahid akhirat. Apa maksud dia? Dia kalau mati, dia kena mandi macam biasa, dia kena kafan macam biasa. Dia dapat pahala tu di hari akhirat. Dunia ni kita buat macam jenazah biasa. Itu kita serah pada Allah. Nombor dua, orang yang mati syahid dunia akhirat. Ini orang berjihad pada jalan Allah, perang. Bila dia perang-perang dia mati. Maka dia ni kita tak kafankan, kita tak mandikan dengan darah-darah tu. Kebumikan. Jadi dia nanti di hari akhirat dia akan dapat juga pahala sebab memang dia jujur, dia ikhlas, dia dapat pahala. Ni dunia akhirat. Ni subhanallah, pahala paling besar lah. Dan nombor tiga yang tadi saya sebut pada mula-mula tadi, mati syahid dunia sahaja. Maksudnya di perang, orang semua nampak dia ni macam mati syahid lah. Bila diuruskan, tak dikafankan, tak dimandikan, ke bumi saja. Niat kau okey, tapi tiba-tiba di hari akhirat Allah tak terima amalan. Itu rahsia Allah. Itu rahsia Allah. Jadi dia ada level-level dia. Kita anggap saja. Kita tak boleh sebut secara pasti tau. Confirm orang ni mati kerana Covid, mati syahid. Siapa kita? Itu urusan Allah. Ya. Cuma kita boleh nampak agak-agak lah. Ya, tanda-tanda. Tapi boleh tak macam Ustaz, kalau kadang-kadang kita tengok orang-orang yang salah satu tanda lah Ustaz, bila orang tu meninggal, ramai orang datang. Jadi boleh tak kita macam sekarang zaman ni, boleh tak kita kongsi dengan orang, macam saya terbaca ada sahabat saya arwah abang meninggal, arwah Siti Sarah meninggal. Jadi orang kata barulah keluar dia punya kebaikan lah apa. Boleh ke kita macam bercerita tentang kebaikan-kebaikan dia? Mungkin nak jadi motivasi untuk orang. Kita lebih baik kita kata orang tu mati baik daripada kita anggap orang tu mati buruk. Itu satu. Nombor dua, satu hari orang datang tu, jenazah datang. Depan Umar, tiba-tiba ada orang cakap kepada jenazah tu, jenazah ni baiklah. Nabi kata wajib ke atasnya. Umar pun diam dengar. Tiba-tiba satu hari lagi datang orang bawa jenazah. Ada orang-orang keliling cakap, orang ni teruk. Nabi cakap wajib ke atasnya. Jadi Umar pun tanya, ya Rasulullah, apa maksud ni? Nabi jawab, kalaulah orang itu baik, nescaya orang sekeliling pun akan macam seolah-olah declare ni orang baik. Seolah-olah isyarat-isyarat tu, tanda tu nampak. Jadi ada orang yang mungkin dia mati dan orang pun tersebut-sebut juga keburukannya, berkemungkinan dia tu memang buruk. Sebab itulah man mata alaih, Nabi kata kita ni akan dilihat bagaimana saat kematian.
Ini Ustaz, ini tanda-tanda apa Ustaz kalau macam ni Ustaz? Janggut Ustaz, dah putih Ustaz. Alamak, ya. Okey, kalau macam ni tanda-tanda apa Ustaz? Tanda-tanda apa? Janganlah sebut tanda-tanda. Tanda dah berumur. Benang kan. Okey Ustaz, saya pernah dengar satu cerita Ustaz. Tak tahu Ustaz betul tak betul. Ada satu orang ni dia terlampau jahat Ustaz. Ni zaman-zaman Nabi dulu kan, dia terlampau jahat. Dia mencuri, merogol apa semua dia buat. Tetapi bila sampai ke bulan Rejab, Syakban dengan Ramadan, dia akan relax, berzikir kepada Allah apa semua. Satu hari dia mati Ustaz. Dia mati dan isteri dia pergi jumpa dengan kawan-kawan, orang jiran tetangga, dia kata tolonglah kebumikan suami aku ni. Tak ada satu orang pun yang nak kebumikan dia. Dan akhirnya perempuan ini berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku sebab aku nak tak ada orang nak kebumikan suami aku. Suami kau ni siapa? Dia pun ceritalah. Suami aku ni jahat je ni. Tapi 3 bulan ni dia ni. Tak apa, pergilah engkau balik. Jadi Rasulullah SAW pergi jumpa dengan sahabat-sahabat, dia kata, pergilah engkau kebumikan jenazah itu. Jadi Rasulullah kata, sahabat kata, dia ni begini-gini, kenapa? Pergilah buat. Dan akhirnya Rasulullah datang ke tanah perkuburan tu. Tapi Rasulullah jalan ketika tu, dia jalan bengkak-bengkok dan sahabat-sahabat semua tengok. Kenapa ni ya? Dan habis perkuburan tu, orang bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi bila kau datang ke tanah perkuburan ni, kau jalan bengkak-bengkok? Dia kata, terlalu banyak malaikat yang mengiringi jenazah itu. Jadi kita tak boleh judge orang sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh agak. Ada orang soleh. Ni bercisya, Nabi pernah sebut. Cerita orang yang sangat soleh, alim, mai time nak mati tu, syaitan mai goda sikit dia ikut syaitan. Ada orang yang pernah bunuh 99 orang. Yang tu hadis masyhur lah. Last kali mati baik. Sebab kita akan dilihat pada saat kematian kita. Itulah amalan yang paling kena ada pada kita Ustaz kan? Sebab saya pernah dengar Ustaz cakap, dia kata bila saat-saat kematian tu, dia kata syaitan iblis akan datang. Saat sakaratul maut tu, dia akan menyerupai mak kita, bapak kita. Sebenarnya Islam ni salah, dia kata. Kau ikut aku, dia kata kan. Kita tengah sakit, tengah nak cabut nyawa, nampak mak kita datang. Tapi kalau kita punya amalan tidak kuat, maka akhirnya kita akan mengikut tu. Jadi penting sebenarnya beriman kepada Allah, amalan-amalan supaya insya-Allah kematian kita juga akan dicemburu. Syaitan ni dia hasut kita. Tapi paling dahsyat dia akan hasut. Paling dahsyat saat sakaratul maut. Dia akan kumpul tenaga dia. Macam tadilah. Main dengan rupa ayah, main dengan rupa mak, main macam-macam. Sebab bagi dia, orang tu buatlah baik macam mana pun, pastikan dia mati dalam keadaan mati dalam kufur. Itu janji iblis dengan Allah ketika Nabi Adam tu kan. Jadi sebab tu kita ni baik ke, tak baik ke, alim ke tak alim, ustaz tak ustaz ke, dia kena doa. Allahumma tawaffana bil muslimin. Wa ahyina muslimin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Hidupkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhaqna bis salihin. Bangkitlah aku dengan orang soleh. Walaupun dia orang baik, dia rasa dia baiklah. Kan, dia tetap kena doa. Allah makhtilana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina. Datuk saya pun kena doa. Sebab kita tak tahu last kali kita nak jadi macam mana. Mati yang dicemburui itu akan hanya tinggal cerita di atas muka bumi. Tetapi kematian tu kita yang harus hadapi. Sebelum hari kematian itu, kita haruslah memperkukuhkan ibadat kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya nanti kematian kita itu dicemburui oleh orang-orang yang ada, supaya menjadi inspirasi kepada orang-orang yang ada. Terima kasih banyak Ustaz, dan terima kasih kepada anda yang menonton rancangan ini pada hari ini. InsyaAllah besok jumpa lagi. Tapi ingat, jangan share kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين